Begini, kliks daripada sudut siapakah yang terkenal, daripada sudut bidang apa, tu kita kena bincang. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sebagai contoh, orang kenal dia sebagai ahli fiqh dan ahli usul, tapi orang tak kenal dia daripada sudut kehebatan dalam bab hadis. Maksudnya bukan dia tak hebat bab hadis, tapi daripada sudut ilmu hadis, orang biasa tak rujuk pada dia. Orang rujuk orang yang lebih hebat daripada dia. Biasanya begitu. Bukan maksud dia tak hebat, tetapi ada orang yang lebih aula untuk diambil pendapatnya. Jadi mereka mengambil pendapat daripada orang-orang berkenaan. Pun begitu, tidaklah mengatakan bahawa Imam Ghazali tidak pandai dalam bab akidah, tak pandai dalam bab hadis. Demikian juga dalam isu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas. So isunya isu yang sama. Kenapa ada tak kaedah akidah Imam Syafi'i? Ada akidah Imam Syafi'i. Banyak boleh kita kutip akidah Imam Syafi'i. Cuma penulisan yang awal yang dikenali oleh Imam Syafi'i bukan daripada buku akidah dia, seperti mana yang disebut di dalam buku-buku Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal sangat terkenal dari sudut fiqh dan sangat terkenal juga dari sudut akidah. Jadi orang ambil akidah Ahmad bin Hanbal, tu yang jadi fiqh sunnah, jadi usul sunnah dan sebagainya. Jadi begitu. Dan ada kumpulan juga orang berbeza-beza. Ada kumpulan Asy'ariyah, dia nak dakwa bahawa mazhab Syafi'i ni ataupun pandangan ulama-ulama Syafi'i ni sangat cenderung dengan Asy'ariyah. Adapun yang Salafiyah pula nak kata benda yang sama, iaitu dia kata Syafi'iyah ni, Imam Syafi'i ni dia berakidah dengan akidah yang dipegang. Saya beranggapan bahawa pembelajaran akidah pada hari ini bukanlah pembelajaran akidah pada zaman Nabi SAW, iaitu ia bersifat lebih kepada more to academic, bukan kepada yang asas. Yang asas apa yang diajar oleh Nabi cukup senang. Apa dia? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga. Adapun yang kemudian salaf, khalaf dan sebagainya, daripada sudut perbincangan tauhid, nak buat bagi 3 ke, nak bagi 7 ke, nak bagi 13 ke, nak bagi 15 ke, nak bagi 50. So pembahagian yang banyak begitu. Maka yang tu adalah perbincangan akademik. Oleh sebab tu, kalau ada orang masuk Islam tanpa menyebutkan aku nak masuk Asy'ariyah ke, aku nak masuk Salafiyah ke, aku nak masuk siapa pun, maka dia dianggap sebagai Muslim dan kita berinteraksi dia dengan Muslim. Tak ada isu apa-apa. Sebab ini bukanlah yang paling penting. Ini isu akademik. Ramai saja kawan-kawan saya dekat Azhar dulu yang exam Tauhid tahun 1 tak lulus. Padahal itu kuliah Tauhid akidah. Tak lulus akidah. Tak lulus akidah. Tu lah. Tapi ini bukan ni. Kalau kita nak kata ini adalah asas yang penting yang mesti ada seorang Muslim, mesti ada akidah tu. Maksudnya ramai orang tak berakidah yang betul lah. Tak. Ini adalah perbincangan akademik. So, perbincangan akademik dibincangkan secara akademik. So, begitu. Dan banyak isu juga kita boleh lari daripada isu-isu pertelingkahan seperti itu. Macam ditanya soalan Allah di mana kan? Allah di mana? Kita kan boleh jawab apa yang dah ada dalam Quran, sudah cukup. Tapi kalau awak nak more deeper, more deeper, dia perlukan penjelasan. Bila kita sebut yadullahu ma'al jama'ah, kan, tangan Allah berada di atas jamaah, contoh kan, yadullahu ma'al jama'ah, ataupun seumpama dengan itulah. Kita tak perlu tanya, kamu ni kata Allah Ta'ala sama dengan makhluk, tangan Allah. Tak perlu isu yang tu. Dilalukan zaman Nabi, zaman sahabat Nabi, bila Nabi sebut tentang ayat-ayat sifat seperti itu, dia hanya berlalu. Kita pun berlalu je lah. Betul tak? Berlalu senang je hidup. Senang, tak ada masalah. Ni kalau orang tanya, macam contoh orientalis yang memang kuat bertanya, dan bukan sekadar bertanya, mereka mahu untuk nak menjatuhkan agama. So mereka bertanya dengan tujuan, dengan menggunakan kaedah-kaedah akal dan sebagainya. Maka kita yang nak menjawab dengan dia, maka kita menggunakan kaedah-kaedah yang sesuai untuk dia. Bercakap dengan orang dengan lidah mereka. Jadi kalau lidah mereka adalah lidah awam, so bercakap dengan lidah awam. Buat apa nak buat cakap dengan lidah akademik? Tapi kalau lidah mereka bercakap itu lidah akademik, maka jawab dengan lidah akademik. Wallahu a'lam.